Baik, Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM mengenai pendanaan politik menggesa rang undang-undang RUU tersebut dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen. Pengerusinya Ahmad Fadli Syari berkata dengan adanya RUU tersebut, satu perbincangan yang lebih bermakna dapat dicetuskan dalam kalangan masyarakat mengenai keperluan ketelusan dalam pendanaan politik. Baik, untuk mengupas dengan lebih lanjut di talian bersama-sama kita ini ialah Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi, Saudara Julfitri Johar. Baiklah, terima kasih Tuan untuk bersama dengan Buletin Awal ini pada jam ini. Sama-sama Cik Elmi. Okey, baik. Yang pertama saya nak terus kepada soalan yang pasti dan yang paling jelas, apa sebenarnya yang perlu ada dalam RUU ini? Ya, RUU yang telah diperbincangkan dan diperdebatkan dalam kumpulan merentas parti ini adalah bertujuan untuk meregulasi sebarang pembiayaan politik terhadap parti politik. Dan kita melihat ia lanjutan daripada penubuhan Jawatankuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik semenjak 2016 yang sebenarnya telah pun diwujudkan satu jawatankuasa khas untuk membincangkan berkenaan dengan penerimaan pembiayaan dana kepada parti politik ini. Namun disebabkan tiada political will ataupun keazaman politik menyebabkan ia tertangguh sehinggalah memorandum persefahaman telah ditandatangani oleh pihak kerajaan dan Pakatan Harapan, antara lain adalah untuk mereformasikan undang-undang ataupun pentadbiran pembaharuan politik dalam negara kita. Justru dalam RUU ini sudah tentu ia merupakan RUU persendirian yang dihidupkan semula oleh Jawatankuasa APPG, Kumpulan Merentas Parti di Parlimen pada April yang lepas, yang di dalam RUU ini terkandung beberapa perkara-perkara yang penting. Antaranya adalah untuk memastikan sebarang derma daripada entiti organisasi luar dilakukan secara transparansi dan accountability. Dan selain itu di dalam RUU ini juga diperuntukkan, diperbincangkan tentang apakah definisi pembiayaan politik ini, siapakah parti-parti yang ataupun entiti-entiti yang terlibat, dan juga sepatutnya dana politik ini digunakan untuk apa. Ya, sebagai contoh dalam RUU ini jelas disebutkan bahawa antara lain adalah untuk memobilisasi pengundi untuk tujuan iklan dan promosi parti politik. Antara lain tujuannya adalah yang paling penting adalah kos bulanan ataupun overhead cost kepada pejabat parti politik. Selain daripada dibincangkan tentang keperluan menubuhkan suruhanjaya bebas bagi meregulasi perkara yang sangat-sangat sensitif ini. Selain daripada yang saya lihat sangat menarik adalah peruntukan untuk memastikan setiap parti politik itu mempunyai padang rata yang sama untuk bertanding dan berpencak dalam demokrasi negara dengan diberikan peruntukan kepada ataupun disebut sebagai state funding ataupun peruntukan persekutuan untuk parti-parti politik yang sekurang-kurangnya mendapat 2% undi popular daripada pilihan raya yang sebelumnya. Okey, baik. Kalau kita bercakap juga mengenai dengan konteks RUU pendanaan politik ini, adakah mungkin akan wujud kebimbangan pihak tertentu, khususnya bagi pihak-pihak yang memberikan dana politik kepada parti tertentu? Kalau kita lihat sebelum ini, pembangkang juga menzahirkan ketidakpersetujuan untuk meneruskan RUU ini kerana bimbang mungkin ada company ataupun syarikat yang mengeluarkan dana politik untuk parti tertentu berkemungkinan akan disenarai hitam ataupun blacklist daripada pihak kerajaan. Bagaimana? Ya, itu yang menjadi ketika kami berada dalam Jawatankuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik. Ini antara perkara yang kita perdebatkan. Kerana entiti ataupun organisasi yang mahu menyumbang ini, sudah tentu mereka berasa insecure ataupun rasa tidak selamat kerana entiti mereka didedahkan. Apabila kalau dalam RUU ini disebutkan bahawa kalau sebuah syarikat yang hanya dibenarkan hanya untuk boleh menderma sehingga setahun, sehingga hanya 100k, ataupun group of companies ataupun kumpulan-kumpulan syarikat hanya dibenarkan sebanyak 500k saja setahun, dan manakala individu hanya dibenarkan 50,000 saja setahun. Jadi antara kebimbangannya adalah pendedahan entiti. Sebab itulah sudah sampai masanya untuk sebuah negara demokrasi yang matang, kita sudah mesti mendidik masyarakat ataupun mendidik ahli politik, mendidik penerima supaya mereka berani dan juga mereka berlaku ketelusan dan transparansi. Sudah tentu dalam RUU ini yang melibatkan hampir 9 wakil ahli politik,
termasuk idea sebagai sekretariat. Sudah itu mereka telah membincangkan tentang keperluan menubuhkan Suruhanjaya bebas yang terdiri daripada 7 lantikan yang di-Pertuan Agong selama terma 6 tahun dan dipastikan bahawa Suruhanjaya ini benar-benar bebas yang boleh meregulasi dan juga yang paling penting kerajaan semasa yang memerintah tidak boleh take advantage terhadap pendema-pendema politik pendema-pendema kepada parti politik ini. Jadi justru itu secara ringkasnya bahawa kebimbangan-kebimbangan ini perlu diperdebatkan di parlimen dan juga perlu diambil pandangan-pandangan daripada masyarakat awam sebagaimana Akta Lompat Parti yang sebelum ini masih lagi diberikan ruang kepada masyarakat awam untuk menyumbang input-input khususnya untuk menangani kebimbangan-kebimbangan yang disebutkan tadi. Okey, baik. Secara kesimpulannya, kalau kita melihat kepada RUU ini, adakah bakal wujud iltizam politik daripada segi kerajaan maupun pembangkang untuk memastikan RUU ini diluluskan? Ya, saya melihat daripada laporan-laporan media, kita melihat ke semua pihak termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian Wakil Pembangkang dan Menteri Undang-Undang sendiri memberikan komitmen untuk menjayakan RUU ini kalau boleh sebelum daripada pilihan raya yang berlangsung. Kerana seperti yang disebutkan oleh Profesor Samsul Amri, Akta Lompat Parti akan disokong, akan berkesan apabila disokong dengan Akta Pembiayaan Politik. Jadi kita mengharapkan Akta Pembiayaan Politik ini seperti yang disebutkan tadi disokong oleh semua pihak dan masyarakat awam kena mendesak supaya RUU ini disegerakan.